Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar-pendengar dan penonton. Kali ini aku akan bercerita mengenai wabak yang menggegarkan satu dunia, coronavirus ataupun COVID-19. Sejak pertama kali coronavirus dikesan di Wuhan, China pada akhir Disember lalu, coronavirus ataupun COVID-19 kini merebak di seluruh dunia dengan sekelip mata. Dengan jangkitan melebihi 118,000 orang dan kes kematian mencecah 4,000 setakat 10 Mac lalu. Wabak ini dianggap antara malapetaka kesihatan bagi seluruh dunia. Tidak kira kaya, miskin, pangkat, darjat dan peringkat umur pasti akan terjangkiti. Sekalipun China mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 80,868 kes berjangkit, membabitkan 3,111 kematian. Kadar kes itu mula menurun sejak awal Mac, berkurangan 44 kes berbanding sehari sebelumnya. Ironinya, sebahagian jangkitan di negara tembok besar adalah lokasi awal wabak ini dan diimport dari negara lain, membabitkan 67 kes setakat 10 Mac lalu, Shanghai pada 6 Mac lalu. Manakala 11 orang masuk ke China melalui penerbangan komersial dari Iran disahkan positif COVID-19 sehari sebelumnya dan 4 kes baru dicatatkan, semuanya dari Itali. Kes di negara-negara lain naik mendadak sehingga jam 10 pagi pada Mac lalu. 10,149 kes dicatatkan di Itali, 7,513 kes di Korea Selatan, 8,042 kes di Iran dan 1,565 kes di Perancis, 1,695 kes di Spanyol dan 1,565 kes di Jerman. Brunei, Mongolia, Guernsey, Cyprus dan Panama, 5 negara yang mencatatkan kes terbaru COVID-19. Penyelidik di seluruh negara masih bertungkus lumus mencari penawar COVID-19. Pelbagai kesimpulan dicapai termasuk COVID-19 jarang menjangkiti kanak-kanak berbanding golongan dewasa. Mengikut laporan misi bersama China, Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO pada bulan lalu, cuma 2.4% kes di China melibatkan kanak-kanak, itu pun hanya kes ringan. Tiada kematian kanak-kanak berlaku setakat ini atas sebab yang tidak diketahui. Pakar pediatrik penyakit berjangkit Klinik Kanak-kanak Cleveland, Dr. Frank Esper berkata, COVID-19 lebih menjejaskan orang dewasa berbanding kanak-kanak. ,8% lelaki yang dijangkiti mati berbanding wanita hanya 1.7%. Berdasarkan kajian Pusat Kawalan Penyakit China membabitkan 44,000 pesakit. Dr. Bharat Pankania dari University Exeter percaya faktor gaya hidup antara punca kadar kematian lelaki lebih tinggi. Merokok merapuhkan paru-paru, sudah tentu sukar melawan penyakit itu, kata Dr. Natalie McAdams dari King College London. Kerana merujuk 52% lelaki di China merokok berbanding wanita yang hanya 3%, maka dengan itu dinasihatkan agar lebih mengamalkan gaya hidup yang sihat. Pakar perubatan juga mengkaji sama ada wujud faktor cuaca dan suhu yang mendorong virus COVID-19 merebak. Penyelidik Universiti Sun Yat-sen di kota wilayah Guangdong
selatan China merumuskan suhu purata 8.72 darjah Celsius, suhu yang paling ideal untuk virus COVID-19 merebak. Menurut South China Morning Post, kajian pada bulan Februari lalu menyebut virus COVID-19 sangat sensitif terhadap suhu tinggi. Kajian kumpulan penyelidik Guangzhou mendapati penularan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan cuaca, sama ada kawasan sejuk, kering maupun kawasan tropika. Ia berdasarkan penyelidikan kes COVID-19 20 Januari hingga 4 Februari, termasuk 400 bandar dan wilayah di China. Penyelidikan itu melaporkan suhu adalah impak terhadap kehidupan manusia, mungkin memainkan peranan penting dalam kesihatan awam dari segi perkembangan dan kawalan epidemik. Penyebaran wabak COVID-19 ini mengakibatkan banyak kegiatan manusia terberhenti pada skala besar, dari sukan, politik, pekerjaan maupun sosial terpaksa ditangguhkan. Di Itali, negara kedua terburuk mengalami wabak COVID-19, kerajaannya menangguhkan semua kejohanan sukan pada 10 Mac, termasuk Serie A, mana perlawanan terbesar dua generasi bola sepak, Juventus dan Inter Milan, diadakan tanpa penonton. 36 orang mati, manakala 270 lagi dirawat akibat keracunan alkohol gara-gara penyebaran berita palsu, mengakibatkan penduduk Iran panik terhadap wabak COVID-19. Kononnya alkohol tiruan mampu merawat COVID-19. Kerajaan Arab Saudi terpaksa menggantung sementara kemasukan jemaah ke Mekah dan Madinah. Visa pelancongan negara yang diancam COVID-19 juga digantung. Penduduk Korea Selatan ada rutin baharu dengan memanaskan wang kertas sehingga 150 darjah Celsius selama 2 hingga 3 saat sebelum digunakan. Bank Korea Selatan pula membuat pengasingan wang kertas selama 2 minggu. Berikutan virus COVID-19 akan mati selepas 14 hari. Sebahagian wang juga dikatakan dibakar. Di sebalik keributan COVID-19 ini, pencemaran alam di China turun drastik bagi 2 bulan pertama tahun 2020 ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Ini kerana penurunan kadar nitrogen dioksida akibat lumpuhnya kebanyakan industri dan kilang lainnya. Walaupun penyebaran virus terkawal, sektor pelancongan mengalami kerugian jutaan ringgit. Ekoran pembatalan tempahan hotel dan pelbagai pakej pelancongan dan terpaksa membatalkan pelbagai program. Bersatu kita memerangi wabak COVID-19 ini dengan cara mendisiplinkan diri untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah dan persekitaran, dan mematuhi segala perintah yang diarahkan oleh pihak kerajaan. Berdoalah sebagai seorang hamba kepada Maha Penciptanya. Berdoalah mengikut kepercayaan masing-masing. Bagi Muslim, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah dan yakinlah bahawa pasti ada penawar bagi wabak COVID-19 ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, follow, share dan subscribe. Please stay at home. Home is the best place for us.